Okay, so meet me again in this channel. So apa khabar anda semua, hobi anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So hari ini saya balik ke Melaka dan saya teringin nak makan kari sebab saya ni bukan penggemar makan kari tapi oleh kerana saya ada buat serbuk kari devil tu banyak dekat dalam pot, jadi saya fikir-fikir saya nak masak kari. Saya nak masak kari sotong. Sebelum ni saya masak dengan nasi ganjar tu saya tak tunjukkan macam mana saya buat kari sotong yang very simple, semudah A, B, C, D, E, F, G. Tapi hari ni saya nak tunjukkan kepada anda satu menu kari sotong yang tidak menggunakan santan. Dia very simple, dia pekat, melikat dan rasa dia sedap kalau kita makan dengan nasi putih je. So hari ni saya dapat sotong yang agak besar-besar saiz dia, jadi memang sesuai lah kalau kita nak jadikan menu pada hari ni. Tapi kalau anda tak ada sotong yang besar, boleh juga menggunakan sotong yang kecil untuk buat kari sotong. Okay, so tanpa membuang masa, hari ni saya ada lauk pauk, macam-macam lauk pauk tau, dengan my favorite. Saya nak tahu favorite apa, lauk apa yang meriah hari ni. So let's check it out, this recipe, this menu. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. This one is a cuttlefish ataupun sotong. Nampak ni sotong yang boleh katakan besar juga ya. Sotong ni sekilo RM41. Bagaimana dekat negara anda? Cumi ataupun sotong ni berapa ringgit sekilo? Sotong memang mahal sebab dia sedap. So hari ni kita nak masak sotong ni, okay? As you know, today we want to make a curry sotong my version Puerto Jawa. In English they call cuttlefish curry my version Puerto Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? So selain daripada kita menggunakan sotong, this one is a 1 kilo 1 kilo of cuttlefish XXL size ya. You boleh gunakan sotong kecil pun boleh juga. Dan kari sotong saya ni amat simple, amat mudah, kejam mata punya boleh buat dan rasa dia sedap, okey. Saya menggunakan rempah kari saya sendiri. Kalau saya masak kari memang saya menggunakan rempah kari saya sendiri. Ni saya buat sendiri, nampak tu. Nampak tu dia masih kasar-kasar lagi. Ni adalah rempah kari devil, dia agak pedas sikit. So you boleh gunakan apa-apa jenis rempah kari, apa-apa brand, terserah kepada anda. So rempah kari dia kena banyak sikit ni, dalam half cup setengah cawan ke 1 cawan pun boleh ya. Sebab kalau rempah dia tu banyak sikit dia akan memekatkan kuah, okey. And this one kita punya bawang kita punya onion kita mayangkan tipis-tipis untuk kita sautekan, kita tumiskan. And this one kita punya chop garlic kita ya, bawang putih telah kita chopkan secukupnya. Little bit of halia, ginger secukupnya. Dan saya suka masak kari ada kentang. This one is a potato. Kita potongkan, kita bersihkan, basuh bersih-bersih. Kalau kentang ni dengan kari dia akan rasa sedap Dan kalau kari sotong saya menggunakan air asam jawa. This one is a tamarind juice ni. Asam jawa dalam setengah genggam saya lah. Kalau genggam awak kecil 1 genggam Kalau pakai sudu dalam 2 sudu atau 3 sudu Dia memang kena banyak asam jawa dia untuk rasa sedap ya. Dan bila kita gunakan banyak asam jawa, kita kena letakkan sugar gula ni dalam 2 sudu atau 3 sudu dia kena ada rasa manis-manis sikit Dan this one adalah kita punya lady's finger ataupun okra ataupun bendi Kalau kari soto memang sedap kalau kita letakkan bendi. Tapi bendi ni sebab saya beli kat pasar raya, dia dah agak macam kering not really fresh. So saya akan masukkan dulu sebab kita tak boleh nak celurkan je, sebab nanti dia liat Kita masukkan awal, okey. Dan untuk menyedapkan lagi kari sotong saya menggunakan susu full cream susu segar full cream yang kotak kecil je ni. Satu kotak kecil ni cukup tak perlu nak banyak-banyak. Kita tak gunakan santan gunakan susu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia. Tapi sebelum tu kita nak tengok apakah kita punya side dish kita punya lauk pauk kita pada makankan dengan my favourite. Ini adalah dog fruit ataupun jengkol. Saya suka jering atau jengkol tua ni. Nampak ni, ni yang belum, ni yang masih ada kulit, nampak ni. Kita kupaskan dia, kopekkan macam ni. Dan kita akan rebuskan dia. Kita akan buatkan dia balado Ini adalah genjer. Siapa yang suka makan genjer? Ini adalah bunga dia. Kita akan tumiskan bunga genjer je. Sebagai lauk kita, sebagai sayur kita pada hari ni. Dimakan dengan kari sotong. Dan saya suka makankan dengan telur asin. This one is a salted egg. Baru dia sedap kita makan hari ni. Okay? So now kita masak sotong. Untuk video ni kita hanya tunjukkan kari sotong. Yang ni semua saya dah buat. Saya dah tunjuk dalam channel saya. Jadi saya tak payah tunjukkan lagi. Okay? Dan kita nak bersihkan kita punya sotong kita. Saya suka saya suka buangkan dia punya kulit ni supaya dia warna putih. Dan nanti kita punya kari sotong kita, dia punya sotong dia warna ke oren-orenan, ke kuning-kuningan Kita kena buangkan dia punya
kulit luar ni. Kalau you tak mau buangkan pun tak menjadi masalah. Okey. Terserah kepada cita rasa masing-masing. Okey. Kita buangkan. Dan kita tarikkan kepala dia, keluarkan kepala dia sebab kita nak buang dia punya color hitam dia ni. Dia punya ink hitam ni kita nak buangkan dia. Dan juga tulang dia ni jangan buangkan dulu biar kita masak dulu supaya tak lembik dia akan mengembung Kalau you buang tulang dia nanti dia tak mengembung Okey. Satu. Dan kita buangkan yang bahagian ink hitam tu. Like this. Okey. And do it all, buat semua sekali. Sekarang ni sotong kita dah bersih nampak ni. Dia dah putih. Kita basuh bersih-bersih ya. Bersih-bersih jangan sampai dia hitam-hitam. Nanti kita punya kari kita jadi hitam. Ya. Kita nak siapkan kita punya rempah kari kita ya. Kita tuangkan air sikit sikit macam tu. Dan kita kacaukan dia. Kita jadikan dia paste okey. Jangan di blend dia kena jadi paste untuk digoreng nanti ditumis jadikan dia paste, adukkan dia. So nampak ni dia dah sebati dia dah jadi paste. Anda menggunakan rempah kari yang biasa yang pack kecil kena gunakan dua sebab kita perlukan rempah kari banyak nampak ni 1 sudu penuh and 2 sudu around 2 tablespoon penuh macam ni okey, muncak macam ni dia punya paste kari dia biar terasa dia punya kari dia dan pekat okey, so sekarang kita tumiskan kita punya bawang kita. This one is onion and this one is our garlic, kita punya bawang putih. Dan together dengan halia kita punya halia. And sauteing, kita tumiskan dia. Kita tumiskan dia sampai dia layu, sampai dia terbit bau dan sampai dia warna ke golden sampai dia golden brown baru rasa sedap saya punya kari tak payah letakkan 4 sekawan sebab dia dah ada 4 sekawan dalam rempah kari tu Jadi kita just tumiskan bawang je okey. Look at this, nampak dia dah ada yang golden brown dia dah agak garing macam tu like this Dan kita masukkan paste kari kita masukkan semua. Dan kita tumiskan Mam ni. Tumiskan sampai dia kering, sampai dia sebati, sampai rempah ni masak okey. Nampak ni sekarang dia dah super dry, dia dah agak kering dan sebati around 2-3 minit dalam 2-3 minit. Air sikit kita kocokkan dengan bekas kari tadi. And mixing well. Adukkan merata sebatikan dia. Masukkan kentang dulu. Kalau anda suka makan dengan kentang, masukkan kentang dulu untuk direbus supaya dia empuk okey. Tambahkan sedikit air lagi kalau rasa dia terlampau pekat sebab kita nak masakkan kentang kita dulu. And mixing well. Nampak dia dah mendidih. Nampak ni. Kita punya kuah kita dah memekat. So kita masukkan kita punya air asam jawa semua pekat-pekat macam ni. Pegah-pegah sikit, tekan-tekan sikit. And kita kacaukan meratakan dia. Bila dia dah sebati macam ni, memekat kuah kita macam tu dapat. Kita masukkan pasti sedap. Serbuk pasti sedap 1 tablespoon pasti sedap kita. Okey, mana kita adukkan merata. Tak payah letak garam ke perasa ke, dia dah ready made dah siap. Yang bujang-bujang pun boleh masak kat rumah Dan kita masukkan gula secukupnya, dia mesti kena ada rasa manis sini. Macam ni je pun you dah boleh makan terus Dia punya kuah kari dia dah sedap Ni namanya kari tanpa santan Okey, sekarang kita masukkan sotong kita yang telah kita basuh bersih-bersih. Kita masukkan sotong kita. Semuakan. Like this. Beserta dengan bendi sekali sebab bendi ni dia agak keras. Dia mungkin dah agak tua sebab kering saya beli memang dah ada yang ni, so kita masukkan juga. Kalau bendi muda tak perlu masukkan sekarang masukkan kemudian celup je
So kita adukkan merata ya. And then kita cover up, kita tutupkan dia, okey? Biarkan dia masak dalam around 2-3 minit dalam 2-3 minit macam tu, okey? 2-3 minit selepas 2-3 minit. And look at this nampak ni. Sotong kita nampak. Ya, sebab tu jangan buang dia punya tulang dia, bagi dia kembung macam ni. Dia don't overcook, nanti dia akan kecut . And lastly kita masukkan susu sikit . Susu 1 kotak kecil . And mix it well. Okay. So now after 1 minute macam tu ya, nampak ni 1 minit 2 minit dia terangkat . Don't overcook, nanti kita punya sotong kita mengecut pula . So now switch off the stove, tutupkan api. And ready to be served. Kita akan hidangkan dia. Ready to be served. Okay. Sementara menunggu sotong kita tu masak, kita pun dah nak rebuskan genjer . Bunga genjer kita celurkan sekejap . 1 minit . Kasih garam sikit lah . Okay, kita celurkan dia 1 minit, nampak dia dah layu. And then kita toskan air dia dan boleh kita tumiskan . Tumiskan belacan hari ni. Okay. Siap pun kita masak pada hari ni. Lauk yang akan saya makan pada hari ni ialah dia punya kari sotong, cuttlefish curry. Dan saya nak tunjukkan. Dan ini adalah kita punya tumis belacan genjer. Nampak tu dia punya putik-putik dia punya bunga-bunga dia je . Memang sedap ni . Tumis balado jengkol ataupun jering, kita tumiskan balado. Walaupun kurang dia punya lada dia, boleh lah . Kalau nak merah-merah kena banyakkan lada, tapi lada tak ada kat rumah, pakai berapa lada je ada, yang penting dia jadi balado. Belacan Thailand kita makan dengan ulam. So ini kita punya kari sotong kita, nampak ni sotong dia besar-besar dengan ada kentang, dengan ada bendi dan kuah dia yang pekat dan likat. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Ini adalah menu-menu kita yang saya tunjukkan tadi. Banyak meriah, menu-menu kampung. Dan hari ini kita more kepada tunjukkan masakan kari sotong yang very simple dengan menggunakan rempah kari devils . Dia pedas, pekat, melikat. Nampak ni dia punya kuah dia. I suka yang macam ni . So tanpa membuang masa, marilah kita makan dengan nasi putih . Kalau dipadankan dengan nasi ganja yang saya buat sebelum ni, Mama tua lalu memang tak tengok, memang tak toleh-toleh . Jadi yang bujang-bujang kat rumah, kalau nampak sotong, boleh masak sotong menggunakan resepi saya. Very simple. So kita makan dengan nasi putih. Hari ni kita makan pakai tangan je. Tangan dah basuh bersih-bersih. Sedapnya, bukan nak puji diri, memang sedap sangat. Ni dia punya kepala dia ni, kita ambil kepala dia ni. Kita masuk dalam mulut kita je, buat makan semua. Wow. Sotongnya lembut. Jangan kita masak terlampau lama sebab takut dia liat. Dimakan lagi dengan kita punya jengkol balado ni. Wow. Bila dia menyatu kari sotong dengan jengkol balado, sedapnya you all. Nikmat syurga. Sotong ni memang sedap .
Besar antara kecipir kita cecahkan dengan sambal belacan Thailand. Kalau boleh cair, rasa cukup masam. Macam kat kedai Thailand Kita ada telur masin. Kari sotong ni kalau kena dengan telur masin, rasa macam makan nasi ganjor. Ya. Enak. Arang. Gostoso. Orang Portugis kata gostoso. Dan kita rasa bagi peminat-peminat kampung mesti suka makan genjer. Genjer ni memang kalau kita tumiskan belacan macam ni je, dia memang dah sedap. Boleh juga buat sayur-sayur masakan lain tapi yang biasanya tumiskan belacan ni sedap. Kuahnya kalau saya dapat kangkung, dia pakai genjer, tumis belacan, memang sedap. Pendek. Masak banyak macam ni, ada orang bercakap makan seorang-seorang ke? Adalah peminat-peminat. Sebenarnya kalau saya masak banyak-banyak macam ni, memang shooting I makan seorang-seorang. Tapi kadang-kadang saya hantar kat rumah adik-adik saya, keluarga-keluarga saya. Dan kalau misalnya tak ada siapa, saya malas nak hantar kat rumah orang, saya akan tak masak selama 3 hari. Saya akan hangat-hangat dan saya makan. Berjimat-jimat. Yang penting sotong ni sedap. Tebal. Besar. Jadi dah tahu belum macam mana nak siapkan kari sotong my version Puerto Jawa yang pekat, melikat. Mesti kena pekat macam ni. Saya tak suka cair. Yang cair tu masak gulai. Saya pekat macam ni. Jangan gunakan santan pakai air asam je. Kasih sedikit susu sikit dalam, untuk dia ada macam rasa lemak-lemak, tak rasa masam sangat kan. Ya. Cukup untuk 1 kilo ni sotong. Sotong ni tak habis. Ya, makan sotong kita punya jengkol kita. Bagi anda yang tu air liur tu kalau dekat boleh bagi rasa air masak. Maklumlah kita nak buat overseas. Nanti dekat overseas kan tak dapat pula kita nak makan menu kampung jengkol kan. Kalau sotong ni kan dekat overseas ada ke sotong? Dekat Portugis dia panggil alula. Kita punya telur asin kita dengan kecipir. Okey ya. Ni kalau ada tetamu datang, boleh bagi kat dia orang rasa. Saya makan sikit je. Tapi kalau saya makan sikit, boleh ulang-ulang lah satu, boleh 3 kali ulang. So, anda semua terima kasih kerana telah menonton, terima kasih kerana telah like. Cuba, jangan tak cuba, resepi memang sedap jengkol apa sikit. Banyak menu-menu dalam channel saya sedap-sedap. You kena cuba, okey? Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam-salam daripada saya, Alex Rodisa, untuk anda semua. Bye! Sotongnya lagi ni. Wow, malam mami kasih kuah dia.